الحمد لله الذي فضل أوقات رمضان على غيره من الأزمان وأنزل فيه القرآن هدى وبينات من الهدى والفرقان. نحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي كان يقص رمضان بما لم يقص به غيره من صلاة وتلاوة وصدقة وبر وإحسان. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين الذين آثروا رضا الله على شهوات نفوسهم فخرجوا من الدنيا مأجورين وعلى سعيهم مشكورين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيا عباد الله, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala panjang lagi umur kita boleh kita berada dalam bulan Ramadan mubarak ini. Alhamdulillah, hari yang kedua kita berpuasa bersama pada bulan ini dan tahun ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala kurniakan di atas orang yang beriman kepada Allah hanya untuk kita sedar dan juga insaf kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala firman dalam ayat Al-Quran Al-Karim surah Al-Baqarah: Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada ayat 183 dalam Al-Baqarah ini ada dua kalimah yang mana saya akan berikan maklumat dan juga tentang apa yang ada pada ayat ini. Kutiba alaikumus shiyam, ini adalah fardu di atas orang yang beriman kepada Allah. Mesti bagi dia, wajib di atas dia puasa seperti mana dipuasakan pada zaman dahulu. Yang kedua yaitu maksud syar'i yang ada pada ini ayat Allah Subhanahu wa taala untuk menambahkan ketakwaan kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla, la'allakum tattaqun. Ini dua kalimah, dua penting yang ada dalam ayat Al-Quran Al-Karim yang Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita selaku orang yang beriman kepadanya. Allah Taala firman lagi pada surah yang sama dalam ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, yang pertama kali. Bulan Ramadan ini bulan yang diturunkan padanya akan Al-Quranul Karim. Apakah hikmah yang ada pada Al-Quranul Karim yang jadi kalamullah Azza wa Jal, yang diturunkan di atas Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan ini maklumat, ini hukum-hukum Allah Ta'ala kepada hambanya. Hudal linnas, dan menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan Allah Ta'ala akan beri kenyataan kepada ummah, kepada hambanya. Saudara ahli Jumat yang dihormati Allah sekalian, kalau kita renung kepada ayat ini, nescaya kita dapat tahu apakah hikmah yang Allah Subhanahu wa taala masih dan sentiasa ada rakyat kepada kita dan cerita kepada kita untuk kita tahu kebenaran, yang mana kita boleh beza di antara huraian yang betul dan huraian yang salah. Wal furqan, yang Allah Subhanahu wa taala harap daripada kita supaya kita boleh beza di antara al-haq wal batil. Allah Ta'ala firman lagi pada akhir-akhir ayat dalam surah Al-Baqarah yang sama 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, sesungguhnya apabila mampu daripada hambanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu hampir dan juga dekat dengan hambanya. Wajibu da'watad da'i idza da'an, apabila hamba dia minta kepada dia, nescaya Allah Subhanahu wa taala beri. Hari ini adalah peluang bagi kita sekalian untuk kita dekat dan juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa hajat yang kita minta padanya. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang mana penting pada Ramadan ini berdasar kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khams. Jadi binanya Islam kita nak gagah, nak kuat ni, ada 5 perkara yang penting. Di antara 5 perkara ni iaitu wasaumi Ramadan. Hadis ini daripada muttafaqun alaih, hadis sahih. Hadis sahih martabat yang pertama, kerana Imam Nawawi rahimahullah telah bahagi martabat darajat bagi hadis sahih ni bagi 7 darajat.
Maka hadis yang dapat datang daripada riwayat muttafaqun alaih al-Imam Bukhari wa Imam Muslim sama ini adalah darajat yang pertama, martabatul ula fi sihhatil hadis. Kalau gitu wasaumi Ramadan ini di antara rukun yang mesti kita tunaikan. Dan ini adalah satu perkara yang kita kena amati pada hidupan kita. Puasa bukan sahaja ada istiadah yang mana kita laku pada tiap-tiap tahun sebulan, bulan Ramadan bukan. Tetapi Ramadan ini adalah satu untuk latihan bagi manusia. Boleh kita sedar, boleh kita khabar apakah yang telah kita buat pada perbuatan kita, pada kelakuan kita dahulu, supaya kita kembalikan kepada Allah dengan cara yang betul, yang mendasarnya al-Islam itu tadi. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata lagi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabda, "Thalathatul la turaddu da'watuhum." 3 golongan manusia yang Allah Subhanahu wa taala tak akan tolak doa mereka itu ataupun permintaan mereka itu, yaitu al-imamul adil. Saya sentiasa sebut kata al-imamul adil, yaitu orang jadi pemimpin dalam masyarakat kita. Lebih-lebih lagi pemimpin agama, pemimpin yang membawakan rakyat orang muslim. Jadikan orang adil, sifat adil. Apakah sifat adil? Yaitu man istaqama dinuhu wa khuluquh. Orang yang sentiasa lakukan perkara adil itu dalam agama dia, dalam akhlak dia. Itu yang betul. Bukan sahaja kata adilnya itu kita sendiri dapat, orang lain tak dapat hak itu dia. Adil-adil tadi untuk membawakan rakyat itu senang. Kita biasa dengar Tok Guru sebut kata, apabila pemimpin itu adil, membawakan kepada rakyat dia itu selamat daripada bala, selamat daripada kecelakaan. Itu kita perlu kepada adil daripada imam kita, imam pemimpin. Wasaimu hatta yuftir, dan orang yang berpuasa sehingga dia dapat buka puasa. Ini Allah Subhanahu wa taala duk tunggu-tunggu kita duk minta. Saat-saat kita nak minta kepada Allah dan keadaan itu halah tu kita berpuasa. Allah. Ni peluang bagi orang tak pernah puasa pada sepanjang tahun, hari ini kita boleh puasa. Supaya apa? Supaya kita boleh khabar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa da'watul mazlum yarfa'uha Allah dunal ghamam yaumil qiyamah. Dan doa orang yang kena zalim, kita ingat molek. Orang kena zalim ni hak bagi dia boleh dakwa, syakwa dia, syikayah kepada Allah. Ya Allah, aku kena zalim. Siapa yang zalim dia akan kenalah apa yang mengikut orang zalim itu minta. Dan Allah Subhanahu wa taala akan balas dia dengan sebab dia zalim. Az-zulm. Az-zulm ini kalimah yang sangat, yang mana tafsir ulama dia kata, tafsir mufassirin kata az-zulm ini membawa kepada syirik kepada Allah. Lagu mana kita nak zalim ke orang? Kita sendiri ni nak berani setara mana nak zalim ke orang? Bahkan lagi kita sendiri zalim kita sendiri. Wa iyyazubillahi min zalim. Hadis ini daripada Ibnu Majah. Nabi SAW sebut lagi, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba. Orang yang berdiri untuk puasa pada bulan Ramadan ini harap-harap dia dapat keimanan, dapat hitungan yang baik. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang akan dapat hapus dosa-dosa segala apa yang dia lakukan pada dahulu. Hadis ini daripada muttafaqun alaih Imam Bukhari Muslim dan juga riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kalau kita tengok kepada sahabat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, katanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yulqahu Jibril fayudarisuhu al-Quran. Jadi Ibnu Abbas mari menyata, Ibnu Abbas ni sempat dia jumpa dengan Nabi ni 13 tahun. Dan dia ni barakat sebab doa Nabi kepada dia ketika Nabi itu dukung dia. Nabi doa kepada dia, Ibnu Abbas. 13 tahun dia ni orang panggil sirarus sahabah. Dapat jumpa dengan Nabi 13 tahun, tapi berkesan dia ni sehingga dia ni adalah alim tokoh mufassirin dalam dunia ini selain daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini dia kata dia kata Nabi ini adalah contoh yang terbaik apabila sapanya tetamu Ramadan. Lagu mana? Apabila Nabi ini dalam bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan itu dia dapat tadarus Al-Quran bersama Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam datang kepada dia untuk mengajar, untuk mengajikan
Al-Quranul Karim. Lagu mana kita terhadap Al-Quran, lagu mana kita amalnya jadi sunnah lagi, dan jadi pahala banyak lagi, dan jadi satu ajaran untuk membawakan kita kepada hidup masa depan yang baik, yang lebih cemerlang lagi. Katanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dia kata wa kana hadiyu fihi alaihi salatu wassalam akmala hadiyin wa azamahu tahsilan lil maqsud. Jadi kalau kita sapa tetamu Ramadan datang kepada kita, orang yang lebih layak hak sapa maksud kata Ramadan iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana perlu bagi di atas kita orang yang beriman kepada Allah, mesti kita belajari ilmu sirah nabawiyah untuk kita tahu apakah kerja Nabi, apakah perbuatan Nabi, apakah maksud hidup Nabi dalam bulan Ramadan, dan membawakan daripada bulan ini sampai kepada bulan lain-lain. Sehingga katanya dalam bulan Ramadan ini Nabi kita banyakkan jenis-jenis ibadat. Jenis ibadat tu banyakkan amalan-amalan itu dengan ikhlas hati, dengan pelajaran ilmu. Dan Nabi kita bertadarus Al-Quran bersama dengan Jibril alaihissalam. Nabi ni banyakkan sedekah, banyakkan buat baik, dan Nabi banyakkan baca Al-Quranul Karim, banyakkan sembahyang, berzikir dan beriktikaf. Yang mana Nabi tak bisa buat lagu ni kecuali bulan Ramadan, yang menambah amalan ni. Bulan lain tu banyak dah bagi Nabi, tetapi bulan ni adalah bulan yang Nabi menambah lagi amalan-amalan dan capur amalan yang baik saat itu pada bulan Ramadan. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, untuk kita nak menambahkan dan mentampakkan asas agama kita dalam zat kita manusia, ada amalan-amalan yang boleh kita ringkaskan pada khutbah ini insya-Allah. Satunya as-siyam. Apakah as-siyam? Iaitu berpuasa. Berpuasa bukan menahankan diri kita untuk daripada makan dan minum sahaja, tetapi amalan puasa ni lebih pada tu lagi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wajalla, kullu amal ibni adam lah illa saum. Tiap-tiap amalan ni bagi anak cucu Nabi ada ikut yo nak buat gapo. You nak buat gapo buat lagi. Allah Taala bebas lagi bagi dia. Illa saum, kecuali puasa ni sahaja nilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan, fa innahu li, hak tu adalah hak aku, wa ana ajzi bih, aku nak beri sendiri pahala-pahala tu. Habis tu pahala puasa kita akan dapat ni kena ikhlas lillah Subhanahu wa taala. Kalau kita dah campur dengan duit lagi, dengan benda-benda kita akan dapat lagi, ataupun perkara-perkara yang kita hasil akan datang lagi, itu tak akan sampai matlamat as-saum, puasa kita. Wasiyamu jannatun. Dan puasa itu adalah perisai, satu sekerak kembang bagi kita, satu serum untuk pocok kepada kita nak jaga benda kejahatan. Wilucu, witube. Habis itu siapa yang sapa puasa, dia akan sapa kepada amalan lain hak cuci dan jauh daripada amalan-amalan hak karuk, hak jahat tadi. Hadirin yang dikasihi sekalian, dan bulan ini kalau kita tengok molek, kita dapat daripada hadis kursi itu tadi, pada akhir-akhir hadis tadi Nabi kata walis-saimi farhatani yafruhuma. Dua ketika yang orang berbuka puasa gembira hati. Apa dia? Idza aftara fariha bi fitri. Apabila dia buka puasa, apabila dia puasa, dia suka gembira apabila dia boleh buka puasa. Habis itu kita ni gaduh-gaduh. Digalakkan bagi manusia yang berpuasa ni bersegera kepada hidang-hidang berbuka puasa. Bukan hidup di hidang di maidah untuk berkecek, berbuat, bertutur dak, tapi kita berdoa. Tapi kita minta kepada Allah, ingat apa yang kita puasa pada hari ini. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Apabila dia jumpa dengan Allah, nescaya dia gembira dengan apa yang puasa tadi. Ini adalah satu perkara yang Nabi kita pesan kepada kita, untuk kita membanyakkan ketakwaan kita, untuk kita mempenuhkan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ikut apa sahaja yang Allah taala ikuti suruh kita buat itu, dan juga kita menambahkan tenaga hidup kita, himmah untuk kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salatut tarawih. Ya, kita semaya tarawih, tapi janganlah semaya tarawih supaya kita lucu daripada kata kita semaya dah. Bukan arti kata kita semaya 8 rakaat, kita semaya 20 rakaat, kita dah balas dengan masalah bilangan ni. Tetapi kita lupa apakah hikmah yang datang daripada salatul tarawih.
yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sentiasa sebut. Saya nak bagi sebut dua hadis Nabi. Man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang takbir mayat tarawih qiyamul lail bersama dengan imam, Allahu akbar, wisala bersama dengan imam, assalamualaikum, dikira kata dia tu semaya sepanjang malam. Janganlah kita semaya 2 rakaat kita keluar. Janganlah 4 rakaat kita keluar. Janganlah 6 rakaat kita duk kecek. Tetapi kita kena penuh dengan ibadat itu tadi. Matlamat untuk kita semaya tarawih ataupun qiyamul lail. Sehingga ada daripada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu sebut kata, tanya Nabi. Nabi jawab kata kena, innar rajula idza sallama al imam hatta yansarif husiba lahu qiyamul lailah. Dikira dihitung kata dia semaya sepanjang malam itu. Diriwayatkan daripada Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Yang ketiga, tilawatul Quran. Cara kita nak semaya ni dan juga kita nak baca Al-Quran ni, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa kita ni dan baca Quran kita ni akan jadi syafaat bagi hamba dia yang baca itu tadi, yang tunaikan puasa dia tadi, dah pada hari kiamat nanti. Sehingga katanya puasa kata kena, ai rabbi inni mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat bin nahar fasyaffa'ni fi. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku ni lari daripada makan. Aku tak makan, aku lari syahwat aku pada tengah hari. Fasyaffa'ni fihi, berikanlah syafaat aku dengan sebab itu tadi. Allah, saya nak puasa, tolong jawab kita. Mak kita nak puasa lagu mana? Wal Qur'anu yaqul kadzalik. Quran sebut juga, Rabbi mana'tuhu an-nauma bil lail. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ni lari aku sendiri tak sempat tidur tengah hari. Tengah malam. Sebab apa? Sebab nak baca Quran. Fasyafi'ni fihi fayashfa'an. Berilah syafaat itu dengan sebab aku baca Quran tengah malam tu, kalau tidur tu. Baca Quran supaya kita dapat syafaat, kita boleh dakwa di depan Allah Subhanahu wa taala nanti. Dan kita baca Quran ini, hadirin yang dikasihi sekalian, banyak ulama berhenti amalan dia, kerjaan dia pada bulan Ramadan kembali kepada baca Al-Quran mushaf saja. Ada riwayat katanya, Al-Hafiz Ibn Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif, katanya Imam Qatadah dalam bulan Ramadan dia baca Quran ya. Katanya Imam Zuhri apabila masuk bulan Ramadan dia kata innama huwa tilawatul Quran, bulan untuk baca Quran. So, yang kedua, it'amut ta'am, beri makanan kepada orang fakir miskin. Beri orang makan buka puasa. Katanya Ibnu Abdul Hikam, katanya Imam Malik apabila masuk bulan Ramadan, Imam Malik ni tinggal mengajar dia. Kerana Imam Malik rahimahullah ni terkenal kata dia ni alim muwatta', kitab muwatta', kitab hadis. Walaupun dia tak termasuk kitab muwatta' dalam kutubus sittah, tapi ulama bila kata kitab muwatta' ni terbaik juga. Sama-sama dengan kitab Musnad Imam Ahmad. Walaupun Musnad Imam Ahmad tak termasuk dalam kutubus sittah, tapi ulama bila kata terbaik juga. Maka Imam Malik tinggal mengajar hadis dia untuk baca Quran. Duk mengajar, duk ceramah, duk begitu, duk begini, duk kerja, duk buka kedai, duk mengarang kitab, tinggal habis. Mari duk baca Quran dalam bulan Ramadan. Begitu juga katanya Sufyan Ats-Tsauri, apabila masuknya bulan Ramadan, dia banyakkanlah ibadat dia tu, lebih-lebih lagi baca Al-Quran Al-Karim. Yang keempat, al-birru was-sadaqah, kita buat baik dan kita bersedekah. Sedekah lagu mana? Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apabila kita sedekah dengan ikhlas hati, jangan sedekah untuk nak dakwa manna wal azab alih. Aku widah tu 5 kok, aku widah 100 kok, tu tulis nama aku gatik, jangan gitu. Oleh kerana apabila kita sedekah dah harap ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala, patut Allah Taala tanya, fa huwa yukhlifu, ia akan ganti pula. Kita akan boleh ganti benda lebih baik lagi, berganda-ganda lagi. Katanya, kalau kita nak sedekah orang tengok boleh ya. Boleh satu-satu niat ya. Kita sedekah tujuan kata orang tengok supaya dia tengok dah dia nak sedekah kata. Tu ya. Tapi kalau sedekah dah orang lain tengok dan untuk mengeriakkan diri kita kepada orang lain, hak ni haram. Boleh kena faham dulu tu. Kita kena faham molek.
Kalau gitu Allah Subhanahu wa taala firman innal musaddiqin wal musaddiqat, patu pada akhir ayat tu dia kata yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Dan apabila orang sedekah dah tak kira yatim betina dah, maka akhir-akhir sekali Allah Subhanahu wa taala sebut kata akan menambahkan ganjaran dia dan juga akan dapat ganjaran yang baik, yang comel. Hadirin yang dikasihi sekalian, yang kelima, ini penting pada hidup kita. Kita kena beradu dengan daripada amalan-amalan hak jahat ataupun maksiat kita. Saya ingat ada riwayat daripada Ali bin Abi Talib akramallahu wajhah. Dia tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma afdalul a'mal fi hadha syahr?" Apakah amalan yang terbaik pada bulan ini ya Rasulullah? Faqal, maka Nabi kita jawab katanya, "Ya Abul Hasan, wahai bapa bagi Hasan, afdalul a'mal fi hadha syahr al-wara'u an maharimillah." Sebaik-baik amalan pada bulan ini iaitu tinggal apa sahaja hak jadi amalan karut, amalan jahat, hak mengharamkan dia. Sama ada mata dia, gapo menyebabkan mata haram, apa nama telinga dia, gapo kita dengar benda-benda haram. Al-lisan, lidah kita nak kecek takut-takut jadi haram. Al-batan, perut kita takut curi pakai tengah-tengah jalan. Dan juga lain-lain lagi lah amalan-amalan anggota-anggota yang boleh kita kena jaga supaya kita nak tinggalkan amalan yang tak boleh macam ni. Yang mana kita kena jaga seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengajar kita, "Man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Kalau kita puasa saja, tak tahu kata mana boleh mana baik, ataupun sehingga perkataan kita jadi palsu, jadi jahat belaka ni, dah tak support dengan dia puasa saja, tak ada boleh gapo sekarang. Habis itu kita mari tengok contoh hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut. Hadis ini daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini panjang, saya nak ambil syakl atsani, iaitu wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisa yaumal qiyamah. Orang hak Nabi tak kenal, Nabi benci dan dia jauh daripada Nabi pada hari kiamat, iaitu at-tarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafayyihikun. Apa dia tu kalimah-kalimah tu at-tarsaru, mutasyaddiq, mutafayhik, iaitu orang hok kecek banyak, akak takabur. Wa iyazbillah. Orang tarsah. Kalau kita ada pepatah huraian daripada Imam Nawawi rahimahullah, dia kata at-tarsar iaitu orang kecek banyak, tak tahu kata faedah tak faedah, kecek tak nak bergaduh. Al-mutasyaddiqun iaitu orang panjang kecek dah, akak percakapan dia lebih pada orang. Lepas tu al-mutafayhiqun iaitu orang penuh dengan kecek, bo nak sudah tambah pula so, bo nak habis tambah pula so, membesarkan percakapan dia. Lagu ni Nabi kata mutakabbirun, orang takabbur. Wa iyyazubillahi min zalik. Kita nak jagakan mulut kita pada dok kecek sia-sia tadi, kita kembali baca Al-Quran lebih banyak. Jangan lupa sejarah Imam Syafi'i rahimahullah baca Quran dalam bulan Ramadan 90 kali khatam. Kita kena azawiyah di sebanyak mungkin insya-Allah supaya kita dapatkan benar-benar yang faedah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi lah amalan-amalan untuk kita tapakkan asas agama kita ni menjadi comel. Dah, iaitu di antaranya kita akhir-akhir bulan kita beriktikaf, yang mana satu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut dia guna kalimah taharra. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut kalimah at-taharra ni besar. Kalau kita ngaji bahasa Arab, kita akan jumpa makna gapo taharra. Dia kata taharrau lailatul qadr fil witr min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Sahih Bukhari. Taharra ni kita kena kaji hari, kena kaji tengok hari manakah malam Lailatul Qadar. Oleh kerana kebajikan amalan yang baik pada malam satu malam bersama lebih baik daripada bulan 1000 bulan lagi. Taharra, kalimah taharrau kita kena kaca, kita kena usaha pada akhir bulan Ramadan, lebih-lebih lagi pada 10 akhir bulan Ramadan. Dan jangan lupa doa inna Allahumma innaka afuwun tuhibbun afwa fa'fu anni. Ni hadis yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhir sekalinya, belum akhir-akhir hujung-hujung Ramadan, kita boleh keluar zakat, ataupun pagi hari raya itu tadi kita jangan lupa keluar zakat supaya kita menyucikan. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk kita menyucikan harta benda keluarga kita, jadi duit jadi cuci.
Kita mari duk basuh duit harta kita saat itu, keluarga kita saat ini dengan keluar zakat apabila sampai nisab, apabila sampai hul, insya-Allah. Akhir sekalinya kita kena banyakkan doa. Oleh kerana doa, tiap apa yang amalan kita buat saat itu, harap-harap Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan kita. Jangan kita buat dah kita lepas tak apalah serah Tuhan, tapi kita kena berdoa. Sehingga Imam Tirmizi rahimahullah, dia ni akhir umur dia ni 10 akhir tahun yang belum ada yang mati meninggal dunia, hatta biyaddat ainah, mata dia jadi putih, jadi buta, tak nampak sebab banyakkan dama', banyakkan air mata duk mengalir supaya dia berdoa kepada Allah, ya Allah terimakanlah amalan dia, terimakanlah amalan dia. Ni ulama sehingga kata kalulah matinya matal Bukhari, apabila matinya Imam Bukhari, tak ada orang nak ganti Imam Bukhari boleh kecuali Imam Tirmizi. Ni besar. Habis tu kita banyak baca doa sehingga Nabi baca ayat 1 ayat Quran surah Al-Mu'minun ayat 60, Siti Aisyah tanya Nabi pula. Nah, Nabi tanya Siti Aisyah tanya Nabi, kata, adakah mereka orang yang berdoa kepada Allah Taala itu adalah orang yang berzina, orang yang suka curi ataupun orang yang minum arak? Nabi kata, dak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya ibnatal Siddiq walakinnahum alladhi yusallun. Orang yang berdoa kepada Allah iaitu orang yang sembahyang, wa yasumun dan orang yang puasa tu, wa yatasaddaqun dan orang yang bersedekah tu, wa yakhafuna alla yutaqabbala minhum dan mereka itu orang yang takut kata amalan yang buat dah tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekalinya kita ingat molek katanya salafus salih, dia kata bi'sal qaum la ya'rifunallah illa fi Ramadan. Hak celaka sekali, hak binasa sekali orang hak kenal Tuhan pada bulan Ramadan sahaja. Bulan lain tak kenal Allah, hak ni akan dapat kecelakaan pada hidup dia. Wa ijazubillahi min zalik. Kita boleh tengoklah apa sahaja yang comel, yang baik kita lakukan, kita langsungkan supaya kita jadi orang muttaqin, orang yang berpuasa diterimakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi atamma ala ibadihi an-ni'am wa wala alaihim al-minan. نحمده سبحانه بجميع المحامد ونثني عليه بما هو أهله فله الحمد كله وله الشكر كله وإليه يرجع الأمر كله. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفته من خلقه وقليله الرحمة المهداة والنعمة المسداة بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أعلام الهدى ومصابيح الدجى ومن تبعهم بخير وإحسان واقتفى أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم كل المستضعفين في شتى بقاع العالم. اللهم أجل بنصرهم وأجل بفرجهم يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا وجعلنا راضين من الرزق والعيش بما قسمت لنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعلنا في أوائل رمضان من المرحومين وجعلنا في أواسطه من المغفورين وجعلنا في أواخره من المأتوكين من النار. اللهم لك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.